Hari ini, kami meninggalkan bumi Jordan menuju Palestin. والآن يوجد قبة اسمها السلام عليكم. Pemandu kami, Hasan Al-Hajjar, berdarah Palestin. Inilah peluang bertanyakan misteri batu terapung di Baitul Maqdis. الآن محمد صلى الله عليه وسلم Hasan bersemangat menceritakan kisah Isra dan Mi'raj. Versi Hasan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, sebongkah batu besar ingin mengikut baginda. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahannya dengan kaki baginda, menyebabkan batu itu terapung di udara. موجودة في هذه الصخرة تبعته ولكن الآن الصخرة وقفت بالهواء. Nothing under the stone. Nothing. It's now in the air. الآن الصخرة وقفت. Hasan amat yakin batu itu terapung. Malah, kisah batu terapung menjadi tular di kalangan umat Islam dari generasi ke generasi. Hasan mengakui kisah batu terapung diajar ketika dia di bangku sekolah lagi. Malah, saudara maranya di Palestin membenarkan kisah tersebut. Namun, jauh di benak fikiran, timbul persoalan. Benarkah batu itu terapung? Malam melabuhkan tirainya, sebaik kami melepasi kawalan sempadan. Di sebuah perkampungan Arab Palestin, seorang bapa pulang menemui keluarganya. تعال تعال يا بابا تعال 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 الله قول السلام عليكم. السلام عليكم. يلا تعال. السلام عليكم. Qasim Abu Tin, generasi baru Palestin selepas tragedi Nakbah 1948. Keluarga Abu Tin antara keluarga Arab yang bertahan setelah harta mereka dirampas rejim Israel ketika peristiwa Nakbah. Qasim akan menemani kami sepanjang berada di Palestin. Kali pertama berada di Baitul Maqdis, rasa teruja untuk menghayati suasana kehidupan di sebalik tembok kota lama itu. Kota bersejarah itu kelihatan uzur. Secara umumnya, kota lama Baitul Maqdis terbahagi kepada 3 kawasan. Kawasan Muslim, kawasan Kristian, serta Armenian dan kawasan Yahudi. Kawasan Muslim lebih padat berbanding kawasan lain. Dianggarkan 3.5 juta orang pelancong hadir ke Baitul Maqdis atau Jerusalem setiap tahun. Bilangan warga asing memasuki kota lama itu lebih besar berbanding warga Palestin sendiri. Pelbagai syarat dan sekatan dicipta oleh rejim Israel terhadap warga Palestin dari luar Baitul Maqdis. Qasim memiliki dokumen serta memenuhi syarat-syarat rejim itu. Dia bebas memasuki Baitul Maqdis, namun pergerakannya masih terhalang di lokasi tertentu. And they found 5,500 years old. Before Nabi Dawood, before Nabi
Sulaiman. This is before Anbiya. Di sebelah timur Baitul Maqdis, anak perempuan sulung Kasim bersama pekerjanya meneliti senarai tetamu yang akan menginap di hotel mereka. Ayah, berusia awal 20-an, membantu bapanya mengurus hotel setelah tamat pengajian di universiti tempatan. Sementara bapanya, Kasim, sibuk di dapur memastikan menu hari itu menempati selera tetamu yang datang dari pelbagai negara termasuk Malaysia. Kasim diberi amanah sebagai pengurus hotel bertaraf 3 bintang oleh pemegang saham yang terdiri dari warga Palestin. Dia mengambil anak sulungnya bekerja sebagai pembantu pengurus. Malah, anak lelaki Kasim juga bekerja di hotel yang sama. Lelaki berusia lewat 50-an itu dikurniakan 4 anak perempuan dan seorang anak lelaki. Majoriti tetamu di hotel mereka pelancong beragama Islam, Kristian dan lain-lain agama. Pelancong Yahudi kebiasaannya tidak akan menginap di hotel yang dimiliki oleh warga Palestin. Kasim jarang bekerja dalam pejabatnya seharian. Dia kerap berada di luar bersama tetamu hotel. Malah, dia sendiri memandu ke destinasi yang diminta oleh pelancong. Hari ini, dia membawa kami ke Bethlehem, 10 km dari Baitul Maqdis. Bethlehem masih berada dalam sempadan tebing barat di bawah pentadbiran Palestin. Tiada penghuni Yahudi di pusat bandar Bethlehem, hanya penduduk Islam dan Kristian sahaja. Baitulaham bermaksud rumah daging dalam bahasa Arab. Sementara Bethlehem dalam bahasa Hebrew bermaksud rumah roti. Dianggarkan lebih 200,000 orang mendiami Bethlehem. Sementara terdapat 18 penempatan haram Yahudi di luar pusat bandar itu. Kelihatan penempatan haram Yahudi di pinggir bandar Bethlehem. Mereka mengambil tanah warga Palestin, memaksa penduduk Arab berpindah jauh ke pedalaman dan membina kediaman baru di kawasan kebun yang kurang prasarana. Perkampungan Al-Walajah antara perkampungan Arab Palestin yang terkesan dengan peristiwa Nakbah 1948. Keluarga Kasim Abu Tin antara penghuni di kampung itu. Hari ini, mereka membina penempatan baru berhampiran kawasan kebun. Kasim mahu menunjukkan bukti perkampungan Al-Walajah milik keluarga Arab Palestin sejak ribuan tahun.
Setelah berjalan hampir 15 minit menuruni cerun bukit, akhirnya kami memasuki kawasan berpagar. This is the Zaytunat al-Badawi. This is the oldest olive tree in the world. MashaAllah. This is according to the Japanese Okay. and the Italian. Uh-huh. They made a research and they found 5,500 years old. Jangka hayat pokok zaitun telah dibuktikan secara saintifik boleh mencapai hingga ribuan tahun. Angka 5,500 tahun yang disebut oleh Qasim agak luar biasa. This is Islamic work. Namun, ia telah dibuktikan oleh pakar dari Jepun dan Itali secara saintifik. Nobody can say. And this is our Salah Abu Ali, penjaga pohon zaitun tertua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على محمد. You can go up further if you wish. You can go up. ما شاء الله. حضرتي اطلع كل ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد. زيتون will never Kesan cantasan kelihatan pada batang pokok. Dahan zaitun dicantas agar ia rendang dan mengeluarkan tunas, lalu bercambah menjadi pohon baru. an olive tree. Kaedah itu juga menambah kualiti minyak zaitun yang dihasilkan. So the zaytuna will never disappear. And that's how they measure the age of the zaytun. Pohon-pohon baru yang tumbuh di sekitar pokok asal boleh dijadikan petunjuk usia pohon zaitun tersebut. سنة وسنة يعني So 1 year it gives between 500 to 600 kilos of zaytun. Only this tree. Only this tree. والسنة اللي بعديها قد ايه؟ سنة مثلا Pohon zaitun itu mampu menghasilkan 5 hingga 600 kilo buah zaitun And this year dalam was less setahun. than other years. Kali ini, ia kurang menghasilkan buah berbanding tahun sebelumnya. Doesn't give Namun, ia adalah lumrah kerana faktor cuaca dan persekitaran mempengaruhi kesuburan pokok itu. a lot of fruit, Yes. a lot of zaytun, Yes. and the year after it give less. Then the other year will give same like this year. السيولة أما لما يكون الحمل أقل Menurut Salah Abu Ali, kuantiti minyak pohon zaitun yang dijaganya agak unik. Percentage of oil Alright. when you have too much kilos, Okay. the percentage is small. Small. Became small. When you have little kilos, the percentage of oil will is be higher. high. Yeah. This is barakah from Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. MashaAllah. Pohon zaitun menjelaskan susur galur keluarga yang memilikinya kerana ia mampu bertahan ribuan tahun. Mereka menjaganya dari jatuh ke tangan pendatang haram Yahudi. Pada sebelah malam, kami meluangkan masa bersama anak-anak kampung Al-Walajah. هذا عمي هشام رونالدو بيوتيفول يا خالد. ابعد يا محمد وليد. ومش هيكون ايوه Pagi ini, Qasim membawa kami memasuki kawasan Yahudi di pinggir bandar Bethlehem. Warga Palestin biasanya gagal melepasi kawalan keselamatan rejim Israel. Tembok pemisah kelihatan di kiri kanan jalan. Rahel is the mother of Yusuf alayhi salam.
This wall you can see, it's in some places 10 meters height, in other places it's 8, 9, 11, 12. So this is the separation wall. Tembok pemisah dibina untuk melindungi komuniti Yahudi di kawasan Arab Palestin. Inilah makam Siti Rahel, ibu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ia terletak dalam kawasan pentadbiran Palestin tetapi dikuasai oleh rejim Israel. Pertikaian mendapat hak ke atas makam Siti Rahel itu sampai ke peringkat bangsa-bangsa bersatu. Pada tahun 2010, UNESCO memutuskan kawasan makam itu adalah sebuah masjid dikenali sebagai Masjid Bilal bin Rabah. Ia diiktiraf milik warga Muslim Palestin. Keputusan itu dibantah oleh Israel dan Amerika Syarikat pula menggunakan kuasa vetonya menolak pengiktirafan itu. Benjamin. And she died while she was going from Baitul Maqdis to Al-Khalil. Siti Rahel, isteri kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub alaihi salam adalah Israel, gelaran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Rahel melahirkan Nabi Yusuf alaihi salam dan Benjamin. Oleh itu, bagi kaum Yahudi, makam Siti Rahel tempat suci ketiga dalam agama mereka. Dalam kitab Yahudi, terdapat bahagian syair dan nyanyian. Ia ditulis dalam bahasa puitis dan didendangkan secara berkumpulan. Warga Palestin dilarang memasuki makam itu kerana pertikaian yang masih berterusan. Kaum Yahudi dari seluruh dunia menyumbang dana bagi memastikan makam itu terus dalam penguasaan mereka. Kasim kemudian membawa kami ke bahagian lain tembok pemisah setinggi 10 meter itu. Ia adalah kawasan penduduk Arab Palestin. Mereka ibarat hidup di sebalik tembok penjara walaupun berada di kawasan pentadbiran sendiri. By a lot of artists from all over the world coming to support Palestinians. Lakaran pada dinding tembok sebahagiannya dibuat oleh pelancong asing sebagai tanda sokongan mereka terhadap perjuangan Palestin. Saya sekarang berada di Baitul Laham, di mana terletaknya Gereja Nefertiti. Di belakang saya ini adalah tembok yang memisahkan kawasan Yahudi dan Palestin. Di sebelah tembok ini adalah kawasan Yahudi, terletaknya Masjid Bilal bin Rabah yang mengabadikan makam isteri Nabi Yaqub alaihi salam, Siti Rahel.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفاء يهزنا